Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 4 Disember 2021. Sabah dijangka merekodkan kutipan hasil negeri tertinggi pada tahun ini sebanyak 4,917 bilion ringgit. Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan hasil itu adalah pembayaran cukai jualan negeri CJN bagi produk dan gas selain harga purata minyak sawit mentah dan minyak mentah petroleum yang lebih tinggi berbanding kadar harga yang diramalkan semasa penyediaan anggaran hasil 2021. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan 2022 Sabah pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji yang juga Menteri Keuangan Sabah berkata rundingan antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan serta Petronas bagi membincangkan perjanjian kerjasama komersial CCA telah berjaya dimuktamadkan. Persefahaman tersebut sekaligus memastikan perjanjian CCA akan dapat ditandatangani dalam tempoh terdekat. InsyaAllah perjanjian ini akan membawa nilai dan makna yang lebih besar kepada Sabah. Sabah akan mendapatkan perkongsian hasil yang lebih besar atau greater revenue sharing, penyertaan dan penguasaan yang lebih besar, greater participation and greater say dalam hal berkaitan minyak dan gas. Datuk Haji Ji turut menzahirkan rasa syukur apabila harga purata minyak sawit mentah dan minyak mentah petroleum berada di kedudukan lebih tinggi berbanding kadar harga yang diramalkan semasa penyediaan anggaran hasil 2021. Ekoran itu katanya sasaran kutipan hasil tahun ini dijangka bertambah sebanyak 9.6% atau 430.67 juta ringgit menjadikan anggaran hasil di Semak tahun 2021 telah meningkat berbanding anggaran asal hasil tahun 2021. Secara keseluruhan, kerajaan negeri mengunjurkan anggaran hasil berjumlah 4.707 bilion ringgit tahun depan. Daripada jumlah itu, hasil cukai dijangka menyumbang 44.5% iaitu 2.094 bilion ringgit. Hasil bukan cukai pula dijangka menyumbang 2.138 bilion ringgit sementara 475.02 juta ringgit melalui kategori terimaan bukan hasil. Royalti petroleum menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 1.2 bilion ringgit diikuti cukai jualan produk petroleum 1.1 bilion ringgit dan cukai jualan minyak sawit mentah 810 juta ringgit. Datuk Haji Ji turut mengumumkan kerajaan negeri bersetuju memberi bantuan keuangan khas setengah bulan gaji dengan kadar minimum RM1,000 melibatkan 20,271 penjawat awam negeri. Peranan kerajaan negeri Sabah penting bagi memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemik tercapai. Justru, tumpuan dalam Belanjawan Sabah 2022 memperlihat kesungguhan kerajaan membantu rakyat khususnya yang terjejas untuk bangun semula. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Dr. Firdausi Sufian berkata penentuan sasaran belanjawan negeri amatlah penting terutama melibatkan sektor yang terkesan. Secara keseluruhannya, saya rasa kerajaan memang harus berbelanja sebab berbelanja besar. Bukan saja kerajaan persekutuan dekat 332 bilion, kita berbelanja dekat 4.5 bilion kerana kita masih lagi dalam fasa pemulihan ekonomi. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas mengenai Belanjawan Sabah 2022. Tambah Dr. Firdausi, peruntukan besar bagi sektor pembangunan melalui Belanjawan Sabah kali ini juga mampu memberikan impak terhadap keperluan rakyat. Ini memang besar ya, 1.3 bilion. 700 lebih milion itu datang daripada kerajaan negeri dan satu lagi kerajaan persekutuan. Ini memang diperlukan. Sebab bila kita cakap pembangunan, memang kita perlukan di Sabah ini kerana spin-off dia itu. Kerajaan Negeri Sabah membentangkan Belanjawan 2022 berjumlah 4.596 bilion ringgit berbanding 4.303 bilion pada tahun sebelumnya. Perkembangan semasa COVID-19, susulan varian baru Omicron yang dikesan sudah berada di negara ini, rakyat Sabah diminta lebih peka dengan kemunculan virus berkenaan dan mengambil langkah optimum melindungi diri untuk mengelak jangkitan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya menegaskan pematuhan kepada SOP serta pengambilan vaksin yang lengkap perlu menjadi keutamaan pada setiap individu khususnya golongan berisiko. Semalam Sabah mencatatkan 374 kes baharu dengan 2 kematian melibatkan Beaufort dan Pitas.
Kota Kinabalu kekal mencatatkan kes tertinggi iaitu 61 kes diikuti Tuaran 60 kes. Sementara itu 454 pesakit dilaporkan sembuh manakala 1,408 pesakit sedang menerima rawatan. Daripada jumlah itu 65 pesakit memerlukan penjagaan kritikal manakala 25 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Penganjuran sebarang majlis keramaian atau kenduri wajib sedia ada kod QR sejahtera dan tetamu perlu lengkap dos vaksin. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim kata ini bagi mengawal pergerakan pengunjung khususnya melibatkan kehadiran yang ramai. Bercakap kepada RTM di Tuaran, DSP Muhammad Hamizi memberitahu rondaan akan dilakukan di kawasan tumpuan orang ramai bagi memastikan SOP dipatuhi. Bagi memastikan bahawasanya pematuhan itu tetap tinggi, di mana kami akan mengenal pasti tempat-tempat yang tumpuan orang awam untuk memastikan bahawasanya satu SOP asas mestilah dipatuhi, di mana penjagaan kendiri iaitu 3W, 3S, semua itu dipatuhi sepenuhnya. Sementara itu, masyarakat daerah Tuaran disuruh mengambil dos penggalak vaksin COVID-19. Mengenai dengan pemberian dos penggalak di daerah Tuaran ini, saya rasa kerajaan mengadakan program ini amat baik dan saya sendiri pun telah menerima dos penggalak. Saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana agar bersedia ataupun menyahut suruhan kerajaan untuk menerima dos penggalak ini. Tuaran masih dikategorikan sebagai zon merah dengan lebih 600 kes aktif COVID-19. Sesi dialog keselamatan mampu meningkatkan kesedaran pemimpin masyarakat mengenai kepentingan peranan mereka membantu pihak polis Diraja Malaysia PDRM menangani kes jenayah di kawasan masing-masing. Ini termasuk kes penyalahgunaan dadah, pendatang tanpa izin PTI dan isu berkaitan keselamatan terkini. Cara yang boleh mereka mainkan peranan untuk membantu PDRM dalam pencegahan jenayah antaranya menjadi mata dan telinga kepada pihak polis. Ada info yang berunsurkan jenayah, mereka boleh salurkan kepada pihak polis untuk kita ambil tindakan segera. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan sesi dialog keselamatan di Kota Kinabalu. Seramai 70 ketua komuniti daerah Kota Kinabalu menghadiri sesi dialog ini. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan mengutamakan penglibatan wanita dalam pembangunan ibu negeri ini. Ke arah itu, DBKK menganjurkan I Love KK City Campaign menghimpunkan pemimpin wanita berpengalaman sekaligus berkongsi idea bernas. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Alif berharap melalui pendekatan berkenaan ia memberi peluang kepada warga Bandaraya Amnya dan pemimpin wanita khususnya memberi input dan menggembeling tenaga bersama-sama membangunkan Bandaraya Kota Kinabalu. Yang penting juga untuk mengestablishkan network antara ketua-ketua wanita yang ada dan juga di BKK, dan insyaAllah kita akan mengembangkan network ini meliputi golongan masyarakat. Everything starts at the home actually. And the women being the more or less like in charge of the home, they can educate their children to how not to throw rubbish. To education actually starts from the home. I think it's a milestone in the history of Kota Kinabalu city to engage the women. I think these are movers and shakers of our city. Women who are proactive, who look at things positively. Mereka ditemui pemberita sempena program berkenaan di Kota Kinabalu. Program ini turut memberi peluang pemimpin wanita berkongsi aspirasi dan cadangan mencapai objektif secara holistik. Semua pihak perlu bersama-sama melindungi sumber alam semula jadi khususnya di Taman-Taman Sabah. Pada masa sama, masyarakat juga perlu mengekalkan hubungan tradisi amalan budaya komuniti bagi faedah generasi akan datang.
Peranan komuniti telah memberi impak besar terhadap kejayaan program perlindungan taman dalam jangka masa panjang. Matlamat utama yang mengadakan Hari Komuniti ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan spiritual di antara Gunung Kinabalu dan komuniti, ataupun kita panggil dia Kakapan Gayongaran. Timbalan Pengerusi Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Peter Lintar, ditemui RTM selepas merasmikan penangguhan Hari Komuniti Tapak Warisan Dunia Taman Kinabalu 2021 di Kundasang, Ranau. Sambutan ini sebagai simbolik dalam tradisi pemeliharaan taman, khususnya Gunung Kinabalu. Sempena sambutan ini juga seramai 20 individu terpilih mendaki Gunung Kinabalu secara percuma. Turut disampaikan anugerah Eko Pelancongan dan sijil penghargaan kepada peserta Kekakapan 2021. Selain destinasi pelancongan terkenal, Kundasang berpotensi menjadi pusat perkembangan ilmu Islam. Ia menerusi Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM Kampus Kundasang yang diselia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara MDN Sabah, Samin Ongki berkata, pelbagai program berkaitan keagamaan boleh dilaksana di kampus berkenaan. Saya sangat gembira di atas sambutan masyarakat di Kundasang ini, dan tajuk yang kita pilih malam ini, Kerjaku Ibadahku, sangat sesuai dengan penduduk-penduduk Kundasang yang terkenal dengan kegigihan bekerja, sama ada dalam bidang pertanian, perniagaan dan seumpamanya. Beliau berkata demikian kepada RTM sempena program Forum Anjung At-Taqwa di ILIM Kampus Kundasang. Kita merasakan program sebegini sebenarnya satu program yang sangat baik untuk memasyarakatkan ILIM Kampus Kundasang ini sendiri bersama penduduk-penduduk Kampung Mesilau, Ketua Kampung JPKK dan warga Kundasang amnya, supaya kita boleh jadi satu destinasi pelancongan ilmu. Forum bertajuk Kerjaku Ibadahku ini turut disiarkan secara langsung menerusi Sabah FM. Mesti ikhlas. Yang kedua, kita buat sebaik mungkin, komitmen kena bagus. Yang ketiga, the quality of our work. Kita jangan buat kerja sambil lewat dan sebagainya. Kita buat kerja yang terbaik mungkin sampai orang puas hati. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan bersama berita RTM. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat.